Sejarah perhubungan luar. Peranan pengaruh luar dalam gerakan nasionalisme di Myanmar. Pendahuluan. Awal abad ke-20 merupakan zaman gerakan nasionalisme di Myanmar. Gerakan nasionalisme ini merupakan tindak balas masyarakat menentang penjajahan barat. Gerakan nasionalisme umumnya bertujuan untuk menegakkan kebebasan individu atau negara dari dikongkong dan ditindas oleh barat. Pertama, gerakan Kongres India menentang pemerintahan British pimpinan Mahatma Gandhi yang memberikan inspirasi kepada gerakan Myanmar. Gerakan rakyat ini bersifat penentangan awam, yaitu Satyagraha, dan penentangan pasif tanpa kekerasan membuat kaum nasionalis berasa kagum. Pada tahun 1937, Myanmar pernah disatukan dengan India dan segala aktiviti nasionalis di India diperhatikan oleh Myanmar. Untuk memberikan taraf berkerajaan sendiri untuk India, pembaruan Montagu Chelmsford diluluskan. Yang kedua, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sehingga 1918. Perang Dunia Pertama menyadarkan orang Myanmar bahwa ekonomi Myanmar banyak bergantung kepada ekonomi dunia. Mereka tertarik dengan kata-kata Presiden Amerika yaitu Woodrow Wilson tentang hak-hak semua negara di dunia untuk menentukan nasib negara sendiri. Rakyat Myanmar mendapati bahwa penjajah British tidak memenuhi 14 perkara yang dilaungkan oleh Presiden Woodrow Wilson. Seterusnya, Revolusi Rusia 1917. Revolusi Rusia atau Revolusi Bolshevik 1917 telah berjaya menggulingkan pemerintahan raja berkuasa mutlak di Rusia. Revolusi ini telah menyebar idea komunisme yang mendukung prinsip persamaan dan menentang kapitalisme dan imperialisme. Nasionalis Myanmar tertarik dengan idea-idea menentang jajahan British dan menuntut prinsip persamaan dalam peluang pentakmiran, pendidikan, dan pekerjaan. Peranan Sarekat Islam di Indonesia dalam gerakan nasionalisme. Pada tahun 1909, RM Tirjo Adisorjo telah menubuhkan Serikat Dagang Islam. Tujuan asal Serikat Dagang Islam adalah untuk melindungi kepentingan pedagang batik Islam supaya mereka dapat bersaing dengan pedagang batik Cina. Agama Islam menjadi alat penyatuan, keseimbangan, dan persaudaraan dalam kalangan pedagang batik di Jawa. Pada tahun 1912, nama Serikat Dagang Islam ditukar kepada Serikat Islam. Omar Said Dicokro-Minoto menjadi presiden. Matlamat asal penubuhan Serikat Islam ialah mengukuhkan agama Islam bagi menyaingi perkembangan agama Kristen. Dalam aspek politik, Serikat Islam merupakan parti pertama yang memperjuangkan tuntutan berkerajaan sendiri daripada Belanda. Serikat Islam mendesak Belanda membentuk majelis daerah dan memberikan kuasa yang lebih luas kepada Volksraad supaya menjadi satu badan perwakilan yang mempunyai kuasa legislatif. Dalam aspek ekonomi pula, Syarikat Islam mendesak kerajaan Belanda memilik negarakan industri-industri penting seperti besi, tekstil, kertas, pengangkutan, dan elektrik. Syarikat Islam menuntut supaya dihapuskan buruh kanak-kanak serta buruh paksa. Mereka menuntut Belanda mengadakan lebih banyak klinik yang memberikan rawatan percuma kepada rakyat Indonesia. Dan pada tahun 1918, Syarikat Islam mendesak Belanda menetapkan gaji minima dan tempo masa kerja maksima bagi pekerja. Aspek sosial pula, Syarikat Islam menuntut undang-undang yang menghalang perkembangan agama Islam dibatalkan. Mereka mahukan hari kebesaran Islam diisytiharkan sebagai hari cuti dan pemberian gaji tetap kepada kiai serta penghulu. Dalam bidang pendidikan, Syarikat Islam mendesak Belanda menghapuskan diskriminasi terhadap kemasukan pelajar-pelajar ke sekolah. Mereka meminta pendidikan percuma untuk kanak-kanak Indonesia yang berumur 15 tahun ke bawah. Sebab-sebab penubuhan dan matlamat parti politik bagi Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1922, sekumpulan pelajar Indonesia di Holland telah menubuhkan Perhimpunan Indonesia. Setahun kemudian, Perhimpunan Indonesia telah menegaskan rancangan mereka untuk berjuang ke arah kemerdekaan negara.
Perhimpunan Indonesia menggabungkan usaha semua golongan masyarakat Indonesia dan menjalankan dasar tidak bekerja sama dengan kerajaan Belanda. Perhimpunan Indonesia ialah bersifat agresif dan radikal sejak penubuhannya di Holland. Sebab-sebab dan matlamat penubuhan. Mulai tahun 1927, peranan PNI dalam Penggerakan Nasional Indonesia amat besar. Sebab dan matlamatnya ialah untuk menuntut kemerdekaan mutlak, menyatukan rakyat Indonesia melalui gabungan parti-parti politik kebangsaan Indonesia. PNI berjuang secara aktif dan radikal demi mencapai matlamat untuk membebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda. Antara usaha PNI yaitu mengamalkan dasar penentangan pasif, mengamalkan dasar tidak bekerja sama dengan Belanda. Kebijaksanaan Soekarno mengutamakan soal perpaduan dan persepahaman membolehkan PNI mendapat sokongan ramai dan menjadi parti politik yang paling populer. Dalam masa 2 tahun saja, PNI berjaya meraih sokongan seramai 10.000 orang. Selaras dengan hasrat menyatukan rakyat Indonesia tanpa mengira perbezaan keturunan, bangsa, dan agama, PNI berusaha menggabungkan parti-parti politik yang sedia ada. Sebab-sebab penubuhan dan matlamat Persatuan Yongmen Buddhist Association (YMBA) di Myanmar. Yongmen Buddhist Association (YMBA) atau Persatuan Belia Buddha merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1906 oleh golongan berpendidikan barat. Terdiri daripada peguam dan mahasiswa University Rangoon. Sebab-sebab Persatuan Yongmen Buddhist Association yaitu memupuk semangat kebangsaan. Pemimpin bersepahaman radikal telah membangkitkan semangat nasionalisme melalui isu kasut. Mereka melancarkan protes terhadap sekumpulan orang Eropa yang memakai kasut memasuki pagoda Endawya di Rangoon. Pada mulanya, British tidak melayan tuntutan YMBA kerana memandang ringan isu tersebut. Oleh itu, YMBA berusaha mendapat sokongan penduduk di bandar dan luar bandar. Yang kedua, yaitu mengembangkan pendidikan. YMBA juga terlibat dalam isu Akta University 1920. Tujuan akta ini adalah untuk menaik taraf pendidikan di University Rangoon. Pada bulan Desember 1920, pelajar di universiti tersebut telah mengadakan mogok kerana menganggap akta ini adalah muslihat British untuk melengah-lengahkan usaha Myanmar mencapai taraf berkerajaan sendiri. YMBA berjaya menggerakkan seluruh masyarakat Myanmar untuk menentang tindakan British. Mereka menuntut supaya sistem pendidikan dan universiti di Myanmar bebas daripada pengawasan British. Yang ketiga yaitu mengekalkan tradisi agama Buddha. Ianya menegaskan agama Buddha sebagai penyelamat masyarakat, mengekalkan semangat masyarakat pribumi Myanmar dengan cogan kata Buddha Save the King. YMBA memperjuangkan isu sosial dan budaya, menimbulkan minat dan kesedaran orang Myanmar terhadap kesenian, kesusastraan, kebudayaan, dan agama Buddha di Myanmar. Matlamat Persatuan Yongmen Buddhist Association (YMBA) menuntut hak pelajaran yang sama diberikan kepada semua rakyat, menuntut ajaran dan nilai agama Buddha diserapkan dalam pendidikan, menubuhkan sekolah-sekolah yang menekankan agama Buddha, dan menggalakkan pelajar Myanmar dihantar ke luar negara.